Okey, buku modul ni cikgu sendiri beli, tengok. Cikgu ada daripada form 2, form 3, form 4, form 5, form 1 pun ada. Dan buku modul ni cikgu beli juga PDF sebab cikgu takut anak murid cikgu ada yang tak sempat beli. Yang PDF tu sama je dengan isi dalam ni yang cikgu send dalam grup. Sebab cikgu faham lah kalau ada yang tak dapat nak beli tu, boleh print dulu. Okey, jadi inilah kita punya buku modul. Okey, lagi satu kita ada grup WhatsApp tau. Nazhan dah join dah grup WhatsApp. Dah cikgu. Dah, bagus. Ni bukan grup WhatsApp cari jodoh tau. Haziq, bukan cari jodoh kat situ tau Haziq. Okey, ni bukan grup cari jodoh. Tiba-tiba Wan Rifki cari ustazah ke. Cikgu jam lah kepala cikgu kalau macam tu. Okey. Okey. Jadi grup WhatsApp tu cikgu akan khaskan untuk orang kata perbincangan soalan. Mula-mula kita bincangkan homework kita. Lepas tu kalau siapa-siapa ada soalan, hantar dalam tu. Mana tahu boleh bagi benefit dekat kawan yang lain. Okey, tu dua perkara lah. Okey, dan hari ni cikgu nak pergi kepada kelas kita. Dah ready ke semua? Nak dengar suara sikit? Dah Dah. ready ke? Lagi cikgu nak dengar ramai sikit. Dah ready ke? Dah. Dah, okey. Okey, jadi untuk bab 1 macam cikgu mention, dia adalah bab yang mencabar bagi sesiapa yang tak fokus. Kenapa cikgu cakap macam tu? Okey, dalam bahasa Melayu dipanggil index. Dalam bahasa Inggeris dipanggil index. Sama je. Dia sekarang bab ni dia tak kisah dia bahasa Melayu ke, dia bahasa Inggeris ke, dia tak kisah. Sebab dia tentang nombor, bukan tentang vocab. Kalau kamu dah beli buku, dalam vocab ni, vocab tak payah risau. Sebab bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris pun ada. Okey. Okey, jadi masing-masing sebelum cikgu nak mulakan kita punya lesson, cikgu nak masing-masing tengok macam mana soalan di hujung bab ni. Ada yang rasa bab ni senang. Kenapa dia rasa bab ni senang? Sebab soalan-soalan yang dia bagi dalam modul tu nampak senang. Tapi last kali dia dah rasa susah dah. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat kamu apakah soalan yang mungkin ada dalam bab ni. Okey, tengoklah inilah soalan yang ada dalam bab ni. Okey. Nampak ni Okey, sekarang cikgu pergi kepada soalan 3A, B, C ni. Okey, jadi kalau cikgu tak ajar daripada awal, cikgu memang tak boleh nak terangkan daripada awal. Sebab soalan ni, bab ni memang makan masa nak terang. Tapi tak apa, kita akan belajar slow-slow. Asalkan kita tak miss info-info yang ada dalam bab ni. Ada orang, dia pergi kepada bab tu, dia terus buka bab, dia jadi pening. Cikgu, saya tak tahulah nak buat macam mana. Jangan macam tu, jangan down lagi. Okey, boleh ke semua jangan down lagi? Boleh. Okey, nanti akhir kelas kita cikgu akan pastikan semua orang yang ada dalam ni boleh buat soalan ABC ni. Dia tak berhenti sampai sini je tau. Jangan cakap, oh dia sampai situ je ke? Tak. Okey, kalau cikgu pergi ke bawah lagi. Okey, ni. Macam mana pula nak selesaikan soalan DEF ni? Ada negatif, tadi tak ada negatif. Complicatednya. Macam mana nak buat DEF? Selalunya soalan ni dalam periksa 3 ke 4 markah. Tapi jangan down. Sebab kita akan belajar slow-slow. Cikgu akan buktikan yang bab ni sebenarnya bab yang senang sahaja. Okey. Jadi, masing-masing kita kenal dulu indeks tu apa. Portia dah study ke indeks tu? Ada study sikit-sikit cikgu. Ada study sikit-sikit. Okey, cikgu akan tunjukkan Okey, indeks ni cikgu ajar bahasa Melayu, tapi kalau ada yang tak faham huruf-huruf dia bagi tahu Okey, indeks. Apa yang dimaksudkan dengan indeks? Kita kenal dulu. Okey, indeks dekat sini maksudnya kuasa. Kuasa apa? Kuasa Dragon Ball ke? Kuasa Gomu-Gomu no Mi ke? Tak. Kuasa bagi nombor ataupun huruf. Okey, tengok Contoh, cikgu letak dekat sini 3 kuasa 2.
Lepas tu itu nombor. Itu nombor. Kalau cikgu letak huruf X kuasa 5. Yang ini, yang warna biru ni, ini nama dia indeks. Yang ini nama dia indeks. Indeks boleh jadi dalam bentuk integer. Indeks boleh jadi dalam bentuk negatif integer. Macam cikgu nak letak dia negatif pun boleh. Tapi sabar dulu, negatif nanti dulu. Okey, indeks juga boleh juga dalam bentuk pecahan. Macam mana? Contoh kalau cikgu buat 2/3, boleh juga. Tapi itu nanti dulu. Okey, cikgu nak kenalkan dulu. Okey, itu indeks. Yang besar ni apa? Yang 3 ni apa? Huruf nombor 3 ni apa? Huruf X ni apa? 3 dengan X ni kita panggil dia asas. X ni kita panggil dia asas. Kalau dekat sini nombor lah ataupun asas lah. Cikgu cakap asas lah. Basic dia. Asas. Maksudnya indeks ni dia takkan wujud kalau dia tak ada asas dia. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita kenal dulu. Indeks tu dia takkan berdiri dengan sendiri. Contoh kalau kamu tengok 3 tambah 2. 3 tambah 2 boleh dia berdiri dengan sendiri sebab dia nombor asas. Nombor besar ataupun huruf besar. Okey, kalau cikgu letak 3x tambah 2x itu boleh sebab dia nombor besar. Tapi bila cikgu letak kuasa 3 tambah kuasa 2, tak ada benda macam ni. Kenapa? Sebab indeks adalah pendaraban berulang. Pendaraban berulang. Macam mana tu? Okey, tengok kat depan. Kalau cikgu letak huruf, cikgu letak A darab A. Berapa kali dia berulang? Ada berapa huruf A dekat sini? Yang ni cikgu letak. Ya, ada 2 huruf A. Bermakna A ni baru ada indeks dia. A kuasa 2. Okey. Kalau cikgu letak A darab A darab A. Okey. A darab A darab A. Ada berapa kali dia berulang? 3. Ya, pandai. A kuasa 3. Sekarang cikgu letak pula A darab B darab B. A itu berulang berapa kali semua? 2. B itu berulang berapa kali semua? 2. Jadi kita akan dapat A kuasa 2, B kuasa 2. Jadi dia tengok apa yang berulang dekat situ. Jadi dekat sini jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Jelas. Okey. Okey, jadi indeks tu adalah kuasa dia berulang. Ni kalau cikgu letak huruf. Nombor pun boleh. Contohlah cikgu letak 3 darab 3. 3 darab 3, kamu akan dapat juga 3 kuasa 2. Betul ke? Okey, kalau kamu tekan kalkulator 3 darab 3. Cuba masing-masing tekan 3 darab 3 dapat berapa? Tekan macam ni, 3 darab 3 dapat berapa? 9. Pandai. Kalau kamu tekan, okey sekarang buat 0. Buat restart balik. Okey, tekan 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 dapat berapa? 9. Ya. Dia kalau kuasa 2, dia ada dekat sini. Jadi, kalaulah dia ada kuasa pun, walaupun dia melibatkan nombor, dia tak ubah jawapan. Dia tak ubah pun jawapan. Cumanya bentuk tu berubah. Ini bentuk tiada indeks. Ini bentuk ada indeks. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang kita dah kenal. Kita buka modul masing-masing. Kita pergi satu-satu. Kita buka modul masing-masing. Sekarang cikgu nak daripada soalan nombor 1, kamu selesaikan daripada penjelasan cikgu tadi, kamu selesaikan A, B, C, D, E, F. Selesaikan A, B, C, D, E, F. Untuk siapa yang tak ada buku modul, untuk siapa-siapa yang tak ada buku modul, boleh tengok kat depan Sama je isi dia, pengisian dia sama je. Okey, berdasarkan nota yang cikgu bagi, cuba selesaikan A, B, C
DEF. Okey, cikgu bagi masa sebab soalan ni senang je, cikgu bagi masa 3 minit. Dah siap hantar kat cikgu? Cikgu nak tengok. Dah tak? Oh, dah hantar Wan Rifki. Bagus. Cikgu kena pakai kopiah juga ni. Mana kopiah cikgu ni? Lama tak ada lah pula. Okey, bagus, pandai. Bagus, pandai. Buat tahu, jangan rasa senang. Ada yang salah. Sebenarnya ada yang hantar kat cikgu, ada yang salah. Ada yang salah, tapi tak apa. Kita belajar dekat sini. Okey, buat hantar kat cikgu. Okey, hantar kat cikgu Nazhan dapat buat tak tu Nazhan? Okey, bagus. Okey, hantar kat cikgu. Jangan rasa yang kamu buat tu betul. Sebab kalau tak, ada yang salah. Okey. 2 minit lagi. Okey, bagus. Waalaikumsalam. Okey, Aiman. Okey, nanti daripada latihan ni, cikgu akan tunjuk macam mana nak tulis dengan betul dan macam mana penulisan yang salah. Okey. Tapi hantar je lah dekat cikgu. Ui, bagus. Setakat ni ada seorang je betul. Nama dia Aqilah. Bagus. Bagus Aqilah. Okey, 1 minit lagi. Tak apa, jangan risaulah. Kalau salah, cikgu tak makan pun. Okey, Duk Aicha. Okey, bagus. Waalaikumsalam. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi sebab dah pukul 8.53. 9.53 pula kan. Dan baru mula kelas, nak habis kelas dah. Okey, jadi cikgu nak mula tunjuk soalan dekat depan. Boleh ke semua? Boleh. Okey, suara Wan Naim ke tu? Wan Naim ada ke? Ada. Ada. Okey, cikgu kenal dah suara masing-masing sebenarnya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan bagi tahu cara nak buat dengan betul dan cara nak buat dengan salah. Dan cikgu akan terang juga kenapa salah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Yang pertama A. 0.6 darab 0.6 darab 0.6. Okey, 0.6 dekat sini dia punya asas. Dan berapa kali dia berulang? Dia berulang sebanyak 3 kali. Jadi kita letak 0.6 kuasa 3. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat soalan B. 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. Asas dia 2/3. Berapa kali dia berulang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dia berulang. Cumanya bila dia dalam keadaan pecahan, kena ada kurungan. Pecahan kena
ada kurungan. Ya ke? Okey, kita test. Kenapa pecahan kena ada kurungan? Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba tekan kalkulator yang macam cikgu tunjuk. Okey, sekarang kita tekan 2/3 darab 2/3. Untuk siapa-siapa yang tak tahu cara nak tekan kalkulator 2/3 darab 2/3 ni macam ni tau. Setiap kali kita tekan pecahan, nak masukkan dalam kalkulator buat kurungan. Okey, 2/3 yang pertama. Buka kurungan yang pertama. Baru tulis 2/3. Tutup. Kena tutup. Darab. Okey, 2/3 yang kedua. Buka kurungan. 2/3. Tutup kurungan. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? Dapat berapa? Baik. 4/9. Okey, pandai. Kita akan dapat 4/9. Kamu boleh tekan kalkulator macam cikgu ajar ni. Nanti kamu akan dapat 4/9. Okey, jadi kalau 2/3 kuasa 2, maksudnya dia punya jawapan mesti 4/9. Kenapa kita kena letak kurungan? Kenapa kalau tak letak kurungan dia jadi salah? Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang, kalau kita tekan 2/3 kuasa 2, confirm kamu akan dapat juga. Kamu akan dapat 4/9. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. Kurungan 2/3 kuasa 2. Cara nak tekan dia. Buka kurungan 2/3, tutup kurungan kuasa 2. Dapat berapa masing-masing? Dapat berapa? 4/9. Iya, kita akan dapat 4/9. Jadi jawapan dia mesti betul lah. Kita akan dapat 4/9 juga. Kalau kita tak letak kurungan. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. 2/3 kuasa 2. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa ni kalau macam ni? Dapat berapa? 0.44444. Tukarkan kepada pecahan. Shift A, B, C. Dapat apa, Aziz? 4/9. 4/9? Ni, Aziz tekan macam ni okey. Wan Naim dapat berapa kalau tekan macam ni? 2/9. Ya, kita akan dapat 2/9. Jadi dia salah. Kalaulah kamu tekan kalkulator, kamu letak 2 tu dekat kuasa 2. Maksudnya kuasa 2 ni dekat 2. 2 kuasa 2/3. Kamu tak letak kurungan. 2 kuasa 2/3 dapat berapa semua? Bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Dapat berapa? 1/3. Tekan shift ABC. Kita nak jawapan pecahan tak wajar. 4/3. Ya, kita akan dapat 4/3. Jadi dua-dua ni salah. Kenapa dia salah? Sebab bila dia dalam keadaan pecahan, kuasa 2 ni bukan hanya pada 3. Kuasa 2 ni bukan hanya pada 2. Maksudnya bila dia dalam keadaan pecahan, kuasa 2 dekat 2 dekat atas, dekat 3 dekat bawah. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. 2 kuasa 2 kan kita dapat 4. 3 kuasa 2 kan kita dapat 9. Sebab itulah bila kita dapat 4/9 kan jawapan dia betul. Tu cara dia. Jadi kalau dia dalam keadaan pecahan, sila buat kurungan. Cikgu, alah salah sikit je. Kalau salah sekarang awal-awal ni cikgu tak betul kan? Macam mana soalan tadi cikgu nak tunjuk? Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus.
Okey, jadi kena ingat kalau pendaraban tu yang berulang dia dalam keadaan pecahan, kita buat kurungan Okey, habis soalan B. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Kita pergi pula kepada soalan C. Kalau soalan A ni tak payah buat kurungan, tak apa. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. -5, -5, -5, -5. Okey, kita dapat dia -5. Salah buat pembetulan -5. Berapa kali dia berulang? 1, 2, 3, 4. Siapa yang buat macam ni salah. Sebab apa? Sebab bila dia negatif, dia pun kena ada kurungan. Dia pun kena ada kurungan. Kenapa? Okey, kita ambil -5. -5 darab -5. Cuba masing-masing tekan -5 darab -5 dapat berapa? Dapat berapa? 25. 25. Okey, cuba masing-masing tekan. Cikgu buat kurungan. -5 kan dia berulang 2 kali. 1, 2. -5 dalam kurungan kuasa 2. Dapat berapa semua? Dapat berapa? Aiden dapat Aiden. Wan Naim berapa? 25. Ya, kita akan dapat 25. Sama je. Okey. Kalaulah kamu tak buat kurungan. Sekarang, cuba kita tekan. -5 tanpa kurungan. -5 kuasa 2. Dapat berapa? Jawapan yang betul dia ni 25. Okey, cuba tekan. Dapat berapa? -25. Ya. Kamu akan dapat jawapan -25. Sepatutnya jawapan dia positif. Positif. Tapi dia jadi negatif. Kalau kamu tak buat kurungan. Jadi kat sini salah. Itu cara dia. Jadi nota ringkas daripada cikgu. Bila dia dalam keadaan negatif. Dia kena juga ada kurungan. Kenapa salah? Sebab kuasa 2 ni, kalau kamu tak letak kurungan, dia pakai untuk 5 je. Tapi bila kamu letak kurungan, kuasa 2 ni untuk 5 dan kuasa 2 ni untuk simbol tu. Kenapa jadi positif? Kalaulah kita cakap simbol negatif, berapa kali dia berulang? Dia berulang 2 kali. Negatif darab negatif. Simbol yang sama jadi positif. Sebab itulah hasil dia akan dapat positif. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Portia, jelas ke Portia? Jelas cikgu. Okey. Aiden macam mana, jelas ke Aiden? Jelas. Okey, jadi kena ingat tu. Orang kata tu simple. Tapi daripada simple tu boleh bawa kepada big mistake. Okey. Tapi kita pergi kepada soalan D, E, F. Ingat apa yang cikgu ajar ni? Okey, D, E, F. Yang ni tak ada masalah. Sebab yang ni kalau kita tak nak buat kurungan pun tak apa. 0.23 dia berulang 5 kali. 0.23 darab 0.23 darab 0.23 darab 0.23. 1, 2, 3, 4 darab 0.23. 9 dia berulang berapa kali? 7 kali. 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9, 6, 9, 7. Nampak dia berulang 7 kali. Okey, kalau negatif ni kena buat kurungan ke? Tak payah buat kurungan pun tak apa. Negatif P darab, dia berulang 5 kali. Negatif P1, negatif P2, darab negatif P3, darab negatif P4, darab negatif P5. Jadi kebanyakan yang hantar dekat cikgu D, E, F ni betul lah. Cumanya B dengan C sahaja salah. Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Cikgu dah terang dah tadi kenapa dia salah. Okey, habis dah. Jadi kenapa cikgu terang ini? Sebab kamu kena faham. Sekarang kamu punya soalan-soalan melibatkan penggunaan kalkulator. Siapa yang tak ada kalkulator tiba-tiba malam ni dia tak ada kalkulator? Confirm dia tak tahu nak buat macam mana nak selesaikan soalan. Kena ada kalkulator. Untuk malam ni mula daripada form 3. Memang kena ada kalkulator. Sebenarnya daripada form 1 lagi. Tapi bab ni kalau kamu tak ada kalkulator agak berat lah juga. Wan Naim ada kalkulator tak tu? Ada.
Ada Zakir. Zakir ada kalkulator tak tu? Akilah. Akilah ada kalkulator tak Akilah? Ada. Ada habis dah. Okey, dah. Cikgu dah jelaskan dah mana betul, mana salah. Penggunaan tu yang penting. Okey, jadi dekat sini soalan nombor 2 dia sama sahaja macam dekat atas, cumanya dia nak ajar kamu tekan kalkulator. Okey, jadi untuk masing-masing kita akan belajar cara tekan kalkulator sama-sama. Soalan nombor 2, cikgu nak kamu tekan kalkulator bagi tahu cikgu jawapan. Masing-masing get ready dengan kalkulator. Okey. Jadi kita get ready dengan kalkulator, tak payah nak tulis 5 darab 5 tu. Okey, terus tekan 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 dapat berapa? 25. Pandai. Okey, dalam kurungan negatif 4. Negatif 4 kuasa 3 dapat berapa? Negatif 64. Negatif 64. Pandai. Okey, untuk siapa-siapa yang tak tahu, okey, cikgu buka kalkulator kalkulator. Untuk siapa-siapa yang tak tahu kalkulator, mana yang kamu selalu pakai? Kalkulator 570. Okey, ini dia kita punya kalkulator. Masing-masing boleh tengok kepada kita punya kalkulator. Okey, kalau kamu nak tekan kuasa 2, kamu cari yang ni kamu cari yang ni. Cikgu buka kat sebelah. Okey, kalau kamu nak tekan kuasa 2, kod-kod ada yang tak jumpa, yang ni button kuasa 2. Yang ni dia punya button kuasa 2. Tapi kalau kamu nak tekan kuasa 3, kalau kamu nak tekan kuasa 3, kamu tekan situ juga. Cumanya kamu kena tekan shift dulu, baru tekan button kuasa 2. Jelas ke semua? Tu untuk kuasa 2 dan kuasa 3. Boleh faham? Boleh. Tak dengar suara. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Jadi itu cara nak tekan kalkulator. Okey, jadi bila kita tekan kalkulator masing-masing, tekan kalkulator, dapat tak negatif 64? Kuasa 3 tu, dapat tak semua negatif 64? Dapat. Aiden dapat ke Aiden? Dapat. Okey, Haziq dapat ke Haziq? Dapat. Okey, tu kuasa 3. Okey, C tu sama je macam B. Okey, kita pergi dekat D. Soalan D 1.3 dalam kurungan kuasa 4. Macam mana nak buat kuasa 4 ni? Cikgu ajar kamu Okey, kalau cikgu cakap dia dalam kalkulator ni, dia hanya ada kuasa 2 dengan kuasa 3 je. Iaitu button yang sama, iaitu dekat sini, kuasa 2 dengan kuasa 3. Tapi kalau dia lebih daripada kuasa 2 dan kuasa 3, maksudnya apa? Maksudnya dia jadi kuasa 4, kuasa 5, kuasa 10, kuasa 2000. Macam mana? Senang sahaja. Kalau kita pergi kepada soalan 1.3 kuasa 4, macam mana nak tekan kalkulator? Buka kurungan. Tak payah buka kurungan pun tak apa sebab dia nombor tak ada negatif. 1.4 dia minta kuasa berapa Okey, kuasa 4. 1.3 sorry. Okey, kita tekan sama-sama masing-masing tekan kalkulator 1.3 kuasa 4. Kuasa 4 tak ada dalam kalkulator, tapi kamu boleh guna bantuan ni. Ni topi dia ni. Ni cikgu panggil dia topi. Bila kamu ada kuasa selain daripada 2 dengan 3, maksudnya kuasa 4, kuasa 2/3, kuasa 5/6. Kat situ kamu pakai topi. Cara nak tekan dia 1.3, cikgu tak letak kurungan sebab dia tak ada negatif dan bukan dalam keadaan pecahan. Topi, lepas tu kamu tulis terus 4. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? 2.856. Okey. Masing-masing dapat tak tu macam tu? Dapat. Okey. Cikgu nak masing-masing cuba tekan kalkulator 2.8561. Penggunaan kalkulator sangat penting dalam bab ni. Kalau siapa ada masalah dalam kalkulator, bagi tahu cikgu Sebab kadang-kadang ada yang dalam kalkulator, cikgu kenapa saya dapat lain? Yang mana
Yang mana lain tu? Okey, siapa yang ada masalah dalam penggunaan kalkulator, bagi tahu cikgu terus. Sebab kalau kamu start dekat situ, nanti kamu start bawah start. Okey. An Alisara, jelas ke? An Alisara boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Adian, kenapa saya lain? Tak apalah, tak apa. Lain pun tak apa. Sebab dia ada 2 modul. Yang ni modul yang lama yang cikgu tunjuk. Tapi jawapan dia punya ada soalan yang lain tu sikit je. Contoh ada yang dapat soalan A tu lain, soalan D tu lain. Soalan A lain. Tapi cara nak selesaikan dia tu sama sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh. Boleh. Okey. Sebab kalau sama macam mana nanti cikgu nak bagi homework? Okey. Okey, jadi cikgu harap jelas lah. Okey. Nazhan, jelas Nazhan? Jelas. Okey, cuba masing-masing tekan soalan E. Ada soalan tu sama, ada soalan lain tak? Kalau lain tulis je dekat belah bawah tu supaya kamu boleh jadikan rujukan masa buat homework. Homework cikgu bagi dekat dalam buku ni. Okey, cuba buat soalan E. Sikit je lain dia, jangan risau. Ingat kalau ada pecahan kena ada kurungan tak semua? Kena. Okey, dapat berapa E tu? 9/16. Pandai. Kita akan dapat 9/16. Khairina, dapat tak Khairina? Dapat. Okey, habis dah. Dekat sini, soalan nombor 2, cikgu ajar cara kamu nak guna kalkulator. Cikgu ajar kamu cara nak guna kalkulator. Jangan risaulah kalau yang lain. Cikgu akan bagi jawapan nanti. Cikgu punya ada jawapan. Okey, cikgu akan bagi jawapan based on buku kamu. Jadi jangan risaulah kalau lain pun. Okey. Jadi cikgu harap jelas tahu sebab dia kena pandai cara guna kalkulator. Kat sini cikgu ajar kamu cara guna kalkulator. Okey, jadi berdasarkan pemahaman kamu, tengok kat depan, kita buat soalan dekat depan. Cikgu akan tunjukkan soalan A dan soalan B. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 3. Okey, jadi sekarang ni cikgu akan buat soal contoh. Cikgu akan terangkan dia punya contoh. 125. Okey, ni 125. Kamu nampak kurungan ni, ini adalah asas dia. Asas dia. Daripada asas tu, dia adalah pendaraban berulang. Berapa kali dia nak berulang? Jadi dekat sini dia berulang sebanyak 5 kali. 5 darab 5 darab 5. Kenapa 3 kali? Sebab bila kamu tekan kalkulator, kamu dapat 5 darab 5 darab 5 sama dengan 125. Jawapan yang berulang tadi kena sama dengan 125. Jadi, lepas kamu dah tekan, dia dapat sama. Bila dia dah dapat sama, maksudnya apa? Maksudnya itulah jawapan dia. Dia berulang sebanyak 3 kali. Jadi, bagi jawapan dalam bentuk indeks. 1, 2, 3. Dia berulang sebanyak 3 kali. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey, cikgu akan tunjuk soalan A. Cikgu akan tunjuk soalan A. Okey, jadi dekat soalan A ni, kita pergi kepada cara nak buat dia. Takut tak nampak kan contoh kan? Okey, soalan A 243. Maksudnya, berapa kali 3 ni berulang untuk dapatkan 243? Kamu kena try and error. Ada UASA memang masuk benda ni. Kamu jangan risau. Confirm masuk. Okey, 243. Berapa kali dia berulang? Cikgu terus tekan kalkulator lah. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. 3 darab 3 dapat berapa? 3 darab 3? 9. 9. Dia tak 243. Okey, jadi bila dia bukan 243, kita tambah lagi.
3 darab 3 darab 3. Dapat berapa? 27. 27. Dia tak sampai lagi 243. Jadi kita tambah lagi. 3 darab 3 darab 3. Dapat berapa semua? 81. 81. Tak sampai lagi 243. Kita tambah lagi. 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3. Dapat berapa semua? 243. Ya, pandai. Jadi, inilah dia punya jawapan. Jadi, kita kena tukarkan dia dalam bentuk indeks. 3 ni berapa kali dia berulang? 1, 2, 3, 4, 5. Dia berulang sebanyak 5 kali. Jadi 3 kuasa 5. Ini jawapan untuk A. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B dan soalan C. Cuba buat soalan B dan soalan C tu dulu. Hantar kat cikgu. Oh, bagus Aziz. Aziz cuti sekolah buat apa Aziz? Buat buku ni Ya ke? Buat sikit je. Wow. Taklah buat semua. Bagus. Nanti form 3 tu penting tau. Student cikgu form 3 ramai dah dapat masuk SBP, dapat MRSM. Kurang dah student cikgu kelas form 4. Masing-masing. Terima kasih cikgu saya dapat SBP. Terima kasih cikgu saya dapat MRSM. Terima kasih dapat SMKA asrama. Oh, ini penting. Kalau siapa nak masuk SBP MRSM, buat betul-betul form 3 ni. Nanti boleh mohon untuk form 4. Hantar kat cikgu semua. Kak Irina, dapat buat ke tu Kak Irina? Dapat. Dapat. Bagus. Nazhan dapat ke Nazhan? Dapat cikgu. Okey. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Kalau nak masa lagi tak apalah, cikgu bagi 3 minit. Masing-masing boleh buka kamera, dah tutup kamera balik ni. Cikgu nak sembang-sembang pun tak tahu nak sembang dengan siapa ni. Portia, cuti buat apa Portia? Tak buat apa-apa cikgu. Tak buat apa-apa. Tak apalah. Bosan lah tak buat apa-apa. Bosan ke? Bosan lah cikgu, tapi saya ada belajar buat bag lah. Buat apa? Buat bag crochet guna Eh. benang kain. Oh, bagus. Baguslah. Okey, sekarang ni kan ramai orang main TikTok kan. TikTok ni kalau kamu guna dengan betul, dia boleh generate income tau. Memang banyak. Cara dia adalah buat video yang betul. Bagus tau. Cikgu selalu share dengan student cikgu. Kalau lah pelajar tu, dia boleh generate income daripada form 3. Dia adalah dia adalah antara yang terbaik. Sebab apa? Daripada form 3 dia dah mula fikir, macam mana nak generate income. Income ni maksudnya dapat duit lah. Orang lain masa form 3 kadang-kadang ayah mak nak duit, tapi dia dah mula generate. Okey, bagus. Ada juga tolong ayah pergi catering, baguslah. Aiden, cuti buat apa Aiden? Pergi Piknik. cikgu. Apa? Di Kundasang cikgu. Kundasang. Aiden kat mana tu? Sini homestay di Kundasang. Homestay. Cikgu perasan lain tu. Tengah bercuti ni. Okey. Jadi cuti-cuti ni jangan lupa spend masa dengan family tau. Okey, jadi lagi 1 minit masing-masing buat. Buat je dekat buku. Kalau soalan lain tulis je. Tulis je apa jawapan dia. Boleh check sama-sama.
Okey, ada yang salah sikit. Ingat negatif buat kurungan. Terus tak buat dah masing-masing. Negatif buat kurungan. Okey, 1 minit lagi Wan Rifki dapat ke Wan Rifki? Tak faham sangat lah cikgu. Ya ke? Tak faham yang mana? Lah. Saya tak A? faham. Maksudnya saya tak pay attention. Oh, Okey. Jadi cikgu nak Wan Rifki buat dengan cikgu sama-sama. Okey. Jadi Wan Rifki pegang kalkulator. Dah ada kalkulator belum tu? Buka kamera. Wan Rifki dah ada kalkulator belum? ada. Okey, buka kamera. Jom kita buat sama-sama. Okey, bagus. Yang belum hantar je tau. Okey, Wan Rifki, buka kalkulator. Kita tengok asas berapa, nombor berapa? Wan Rifki, nombor berapa ni? Asas dia? 2. 2. Maksudnya dekat sini menggunakan nombor 2 tu, 2 ni kena darab berapa kali untuk kita dapat 64. Okey, cikgu teruskan dengan 2 kali. 2 darab 2 berapa Wan Rifki? 4. 4. Okey, bagus. Jadi dia bukan 64 lagi. Okey, cikgu teruskan. 2 darab 2 darab 2 dapat berapa? 6. Hah? 6. Mana ada? Tekan kalkulator. Tu bukan tambah, tu darab tu. 8. 8. Okey, jadi dia bukan 64 lagi. Kita tekan lagi. Darab 2. Okey, darab 2 dapat berapa? 12. Mana ada 12? 11. Mana ada 10? Cuba tekan betul-betul. Tekan lagi sekali. 2 darab 2 darab 2 darab 2 dapat berapa? 16. Okey, 16. Jadi dia bukan 64 lagi. Kita tambah lagi darab 2. Okey, 2 ni darab 5 kali. Dapat berapa? 32. Jadi bukan 64 lagi. Jadi kita tambah lagi. Darab lagi 2. Dapat berapa? Dapat berapa? 64. Okey, 64. Okey, boleh potong. Boleh. Okey, jadi bila kita dah dapat 64, barulah kita kira berapa kali 2 ni berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berulang sebanyak 6 kali. 2 kuasa 6. Inilah jawapan dia. Jelas? Okey, bagus. Okey, soalan C ada volunteer tak nak buat dengan cikgu soalan C? Tak ada. Cikgu. Wan Naim buat dengan cikgu boleh Wan Naim soalan C. Boleh. Okey. Negatif 343 sama dengan negatif 7 darab negatif 7 dapat berapa tu? 49, negatif 49. Ya ke dapat negatif? 49. Ya, pandai. Okey, jadi dia bukan lagi 343. Jadi kita letak lagi negatif 7 lagi sekali. Dapat berapa? Negatif 343. Ya, pandai. Jadi, dekat sini bila kita nak tulis negatif 7 kuasa berapa, kan cikgu bagi tahu tadi kalau dia dalam keadaan negatif dan pecahan. Negatif 7 tu berada dalam kurungan. Berapa kali dia berulang? 1, 2, 3. Berapa kali dia berulang? Dia berulang 3 kali kan? Kuasa tu jangan letak dalam kurungan juga. Kuasa tu luar kurungan. Ni jawapan soalan C. Siapa yang salah salin pembetulan. Okey, soalan D dengan E sama sahaja. Jelas ke semua? A, B, C cikgu terang. Boleh faham? Boleh. Understand. Cikgu nak dengar ramai lagi. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Khairina jelas ke? Jelas. Okey,
Nazhan macam mana Nazhan? Jelas ke semua? Lah cikgu. Okey, bagus. Habis dah dekat soalan nombor 3. Okey, buka. Kita dah masuk. Kita dah masuk muka surat dekat belah bawah ni. Jadi sepanjang tadi kita buat, cikgu buat rumusan Okey, yang pertama dekat sini cikgu ajar indeks tu apa. Dekat soalan ni, kalau kamu dapat jawab dan faham betul-betul apa yang cikgu ajar dekat soalan nombor 1 ni, kamu sebenarnya dah nampak indeks tu apa. Sebab dekat sini dia nak tahu berapa kali dia berulang. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua, ni kita belajar indeks tu tekan dalam kalkulator. Macam mana nak guna kalkulator menyelesaikan soalan indeks? Ini soalan nombor 2. Soalan yang seterusnya, soalan nombor 3, kita belajar aplikasikan indeks tu. Daripada nombor asas, kita adakan dia punya indeks. Sepatutnya daripada soalan 1, 2, 3, kamu punya penguasaan tentang indeks kamu dah boleh dapat dah. Okey semua, ada soalan tak yang cikgu terang sampai 1, 2, 3 ni? Boleh jelas ke semuanya? Jelas. Boleh. Okey. Okey. Akilah, jelas ke Akilah? Jelas. Jelas. Okey. Jadi kita masuk kepada sesi yang seterusnya. Sesi yang seterusnya ni, kalau kamu sangkut dekat atas, percayalah kamu sangkut juga dekat belah bawah. Sebab tu cikgu confirmkan banyak kali supaya kamu betul-betul boleh faham soalan 1, 2, 3. Kalau ada kurungan, bila asas tu negatif, bila asas tu pecahan, tu kalau ada kurungan. Kalau tak ada kurungan, tak payah nak. Kalau tak ada kurungan, maksudnya dia positif biasa saja. Okey. Jadi yang tu kita dah belajar. Sekarang kita masuk kepada hukum. Indeks ni dia ada hukum Dia ada hukum. Okey. Jadi hukum yang pertama kita belajar. Ni nota ni salin tau. Daripada tadi ada nota salin. Hukum indeks ada banyak. Jangan ingat satu je. Dia ada lebih kurang 5 tak silap cikgu. Dia ada hukum dia. Indeks pun ada hukum. Ada. Okey. Jadi kita pergi kepada hukum indeks. Hukum indeks. Okey, hukum indeks dekat sini adalah yang pertama. A kuasa M darab A kuasa N. Bila A kuasa M darab A kuasa N, apa yang kamu nampak dekat sini? Kamu akan nampak yang pertama adalah asas dia sama. Asas yang sama. Tak kisahlah asas tu dalam keadaan nombor ke huruf. Asalkan dia dalam keadaan yang sama. Yang kedua, kamu nampak dia dalam keadaan darab. Bila asas yang sama, ada indeks. Ada indeks. Indeks ni cikgu tak tunjuklah sebab memang hukum menceritakan tentang indeks. Ada indeks bila darab, kamu boleh pakai asas ni. Macam mana? A, kamu boleh gabungkan asas dia. A itu menjadi 1, darab M. M darab dia jadi tambah N. Ini sahaja hukum yang pertama. Jadi bila asas yang sama, apa yang kita boleh buat? Kita satukan dia. Satukan dia. Darab menjadi apa? Darab ni kita jadikan dia penambahan indeks. Jangan tambah nombor bulat. Kita tambah indeks pada kuasa dia sahaja. A itu jangan ditambah. Jelas ke semua hukum yang pertama? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Bagus. Okey, contoh kalau cikgu letak X kuasa 5 darab X kuasa 3. Okey, tengok Oh, asas dia sama. Tengok asas dulu. Jangan gaduh-gaduh nak jangan nak cepat je nak tengok apa orang kata, nak tengok dia punya kuasa berapa. Tengok asas dulu. Okey, X dengan X. Maksudnya kamu sekalikan, gabung X tu. Lepas tu kamu tengok dia darab. Jadi bila darab, kita tambahkan yang indeks sahaja. Jadi 5 tambah dengan 3. Inilah jawapan dia. Silap, sorry. 5 tambah 3 tu kan boleh tambah. Jadi dekat sini X 5 tambah 3 kita dapat X kuasa 8. Jelas ke semua? Boleh faham?
Boleh. Okey. Susah ke senang ni hukum yang pertama ni? Cikgu nak dengar sikit. Susah ke senang? I guess. Sedang. Sedang. Okey. Y kuasa 5 darab Y kuasa 2 darab Y. Okey, darab Y. Bila kamu tengok, tak kisah. Dia bukan 2 je. Dia boleh jadi banyak. Contoh soalan yang contoh. Ni soalan contoh tau. Y. Oh, asas dia sama. Kita gabungkan semua Y tu. Lepas tu kita tengok pula. Darab. Jadi, kita nampak ni 5. Ini 2. Jadi, 5 tambah 2. Kemudian, ni kan darab lagi. Kamu jadikan tambah. Okey, siapa tahu kalau Y sahaja dia ada kuasa berapa? Ha. 1. Ya, Satu. pandai. Jadi, bila dia Y sahaja. Ataupun dia huruf sahaja. Contohlah dekat sini kan. Cikgu tunjuk kan. 5 sahaja. Sebenarnya dia ada kuasa. Dia 5 kuasa 1. X tambah X. Sebenarnya kat sini ada X kuasa 1, X kuasa 1. Sebab itulah, tambah pula. Sebab itulah kalau cikgu cakap X darab X, yang tadi kan pendaraban berulang, macam mana boleh jadi X kuasa 2? Sebab X dekat sini ada 1, dekat sini ada 1. Jadi 1 tambah dengan 1 dapat 2. Jadi dekat sini kita letaklah 1. Jelas ke semua? Boleh faham kat sini? Boleh. Boleh. Jadi okey, bagus. Jadi jangan tinggal sampai situ. Kita tambahkanlah semua. Jadi kat sini 5 tambah 2 tambah 1 kita dapat 8. Ada soalan nak tanya cikgu kat sini? Tidak. Tidak. Nah, okey. Umar Rafiki ada tak? Cikgu lama tak dengar suara. Okey. Portia, jelas ke semua Portia? Jelas cikgu. Okey, bagus. Berdasarkan apa yang cikgu terang, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan A, B, C dahulu. Cuba buat soalan A, B, C dahulu. Hantar kat cikgu. Cikgu, kenapa Ya. tak macam lain je? Dia tak apalah, buat yang kat depan. Yang tu nanti cikgu nak bagi homework. Yang mana satu? Yang saya punya ni. Yang dekat buku kamu tu cikgu nak bagi dia sebagai homework. So yang depan ni buat Yang buat yang depan ni dulu. Sebab ni modul ni cikgu beli yang tahun lepas punya. Nanti cikgu update PDF dia mahal sikit. PDF dia berapa ringgit nak dekat RM80. Kalau cikgu beli form 1 sama form 5 RM80. Jadi cikgu hold dulu. Tahun depan untuk sebab cikgu nak bagi, dia baru keluar tau buku ni. Sebab tu ada yang tengah beli habis stok. Buku ni baru keluar. Jadi dia tak update lagi dalam PDF dia. Dia tak update lagi dalam e-book dia. Jadi cikgu tak boleh nak beli lagi. Jadi buat je dulu yang ni Ada buku dia lama. Mana cikgu letak Cikgu nak tunjuk. Aiden, susah ke senang ABC tu? Senang. Senang. Okey, bagus. Haziq, susah ke senang ABC? Easy. Easy. Easy.
Okey, 1 minit lagi. Susah ke ni? Ramai tak hantar lagi ni. Kalau lain, kalau soalan lain buat kat mana-manalah, buat kat buku nota ke. Buat A sampai H ke? Buat A A, sampai B, C. A, B, C. Oh, A, B, C. Ah, Siap dah. siap dah? Hantar kat cikgu kan? Okey. Khairina, senang tak A, B, C tu? Dapat buat tak? Boleh. Okey. Sekejap Portia, dapat buat tak Portia? Dapat cikgu. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi semua. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi kenapa cikgu suruh kamu buat? Tengah dengar ke sini semua suara cikgu? Nak dengar suara sikit? Dengar. Seorang je. Nak dengar sikit suara dengar. Okey. Dengar. Okey. Jadi hukum yang pertama ni kena kukuhkan betul-betul. Sebab nanti dia dia berkait tau. Contoh hukum pertama bergabung dengan hukum kedua. Jangan masa cikgu terangkan hukum kedua nanti, macam mana darab ni? Dia bergabung. Dia ajar satu-satu. Jadi yang cikgu tunjuk dalam ni, dia ada darab. Dia ada darab. Mana yang tadi ni? Okey, dia ada darab. Yang ni dia dah bergabungkan semua hukum. Ni dia dah gabungkan semua hukum. Tapi bila kita dah faham betul-betul hukum ni macam mana, kita selesaikanlah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan di hadapan. Okey, yang pertama, asas yang sama. Asas yang sama dekat sini A. Sini 2, sini 4. 2 tambah 4. Dekat sini kita akan dapat A kuasa 6. Ini soalan A. Soalan B, H kuasa 5, H kuasa 3, H. Kalau dia ada H sahaja, dia kuasa berapa semua? 1. 1. Jadi kat sini H 5 tambah 3 tambah 1. Dekat sini jawapan dia H kuasa 9. Tu jawapan dia. C, walaupun dia dalam keadaan pecahan, 2/7 kuasa 8. Ini tak ada kuasa pun. Sebenarnya dia ada kuasa 1 kan. 8 tambah 1 tambah 3. Jadi dekat sini kita akan dapat 2/7. 8 tambah 1 tambah 3. Kita dapat 12. Soalan A, B, C. Jelas ke cikgu ajar? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Tak faham bagi tahu cikgu terus. Tak faham bagi tahu cikgu terus. Okey, minta maaf kalau ada yang lain nanti cikgu beli yang PDF punya. Bukan tak nak beli lagi, dia orang tak siap lagi. Dia orang dah siap buku dulu baru dia orang nak PDF kan. Nanti cikgu akan contact balik. Okey, habis soalan A, B, C. Tadi pergi potong rambut. Okey. Jadi soalan A, B, C dah selesai. Cikgu nak proceed kepada soalan D. Boleh ke semua? Cikgu nak proceed kepada soalan D. Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan soalan D. Soalan D, 2M kuasa 4 darab 5M kuasa 6 darab 3M. Sekarang ni, kita tengok asas bagi nombor. 2,
5 dengan 3. Cikgu nak tanya, asas dia sama tak? Asas dia sama tak Tak. nombor tu? Tak. Satu nombor 2, satu nombor 5, satu nombor 3. Jadi jangan sesekali kamu tukarkan daripada darab jadi tambah. Sebab asas dia lain. Jadi bila dia lain, kita kekalkan dia 2 darab 5 darab 3. Itu adalah apabila bermain dengan nombor yang lain. Okey. M. Kita tengok kepada M pula. Darab M. M ni, M kat sini, M kat sini, M kat sini. Asas dia sama tak semua? Sama. Sama. Kalau M ni tinggal M je, dia kuasa berapa? 1. Iya. Mana yang lain ni? Okey. Jadi dekat sini 4. 4 darab. Bila asas dia sama, baru kamu boleh tambahkan dia. 4 tambah dengan 6. Darab ni jadi tambah dengan 1. Jadi hukum yang pertama ni hanya boleh dipakai apabila dia dalam keadaan asas yang sama. Kalaulah dia ada asas yang sama tapi nombor dia lain, jangan pakai dekat nombor, kita asingkan nombor dia. Ni cara nak buat soalan D. Okey. 2 darab 5 darab 3, masing-masing tekan kalkulator. 2 darab 5 darab 3 dapat berapa? Dapat berapa semua? 30. Ya, kita dapat 30 M. Rapatkan je terus. 6 tambah 4 tambah 1, kita dapat 11. 30 M kuasa 11. Jelas ke semua? Soalan D cikgu terang, boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Wan Rifki, jelas ke Wan Rifki? Mana dah Wan Rifki ni? Okey, Nazhan. Nazhan jelas ke Nazhan? Jelas, cikgu. Okey, Aiden. Jelas ke Aiden? Jelas. Okey. Jadi berdasarkan yang cikgu tunjuk tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan 3 soalan. Soalan yang pertama, tengok kat depan, pakai soalan dekat depan, soalan E. Soalan yang kedua, kita pakai soalan G. Kita pakai soalan G. Dan yang terakhir, kita pakai soalan H. Okey, cuba selesaikan EGH. Rujuk contoh yang cikgu terang. Step dia sama je. Kalau nombor, darab je dengan nombor yang ada. Lepas tu satukan huruf dia, tengok kuasa dia. Darab jadi tambah, itu je. Cikgu nak panggil siapa? Wafiuddin ada tak? Wan Naim, jelas ke Wan Naim? Cikgu tunjuk ni. Jelas, jelas. Okey. Afif ada ke tu Afif? Mana Afif ni? Afif dah ada belum? Aduh. Alisara, okey ke penerangan daripada cikgu? Keperlukan lagi penerangan? Okey. Okey, kalau siapa-siapa yang tak faham bagi tahu cikgu Okey, bagus. Cikgu tengah cek masing-masing. Tapi yang salah, setiap kali yang salah cikgu tunjuk tu salin pembetulan Zakir ada tak tu? Ada.
Okey, buat. Cikgu bagi lagi masa. Tak ada yang hantar lagi ni. Kalau ada soalan nak tanya, tanya je tau. Belajar cara tekan calculator tu. Ada yang pening tau bila dia ada pecahan. Jangan risau, pecahannya cikgu akan terang cara nak buat dia. Okey, bagus Portia. Okey, 1 minit lagi. Yang kelima, -5 kecil tu saya tak tahu nak buat macam mana. Okey, tak apa. Okey, bagus. Dah hantar kat cikgu. Okey, cikgu bagi chance 1 minit lagi. 9:48 cikgu akan mula terangkan Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Wariti, susah ke senang EGF ni? Senang lah sikit. Tapi saya tak sempat nak buat. Okey. Okey, jadi semua cikgu nak tunjuk soalan EGF. Boleh ke? Cikgu nak mula tunjuk EGF. Okey, baik. Soalan E. Yang pertama sekali apa yang cikgu buat? Cikgu tengok nombor dia. Nombor dia lain kan? Bila nombor dia lain kita gabungkan. Cumanya jangan buat jadi tambah. Sini 6. Okey, tulis 6. Darab. Sini 3. Darab. Sini 1/2. Macam tu. Darab. Baru kamu tengok huruf dia. Okey, sini G. Sini G. Sini G. Oh, samalah G ni. Jadi kamu gabungkan dia jadi 1G sahaja. Ada syarat. Tengok kepada kuasa dia. Sini kuasa 2. Sini kuasa 1. Sini kuasa berapa? Kuasa berapa yang tu semua? 5. Okey. 2, 1, 5. Jadi kita tambahkan 2 tambah 1 tambah 5.
Ada yang pening. Macam mana nak selesaikan kalau dia dalam keadaan fraction? Saya malas pakai kalkulator, saya nak congak. Okey, kalau kamu malas nak pakai kalkulator, untuk kalau soalan yang ada fraction, cikgu ajar. Selesai yang atas dahulu. Cara dia macam mana? 6 darab 3 darab 1. 6 darab 3 darab 1 dapat berapa semua? 6 darab 3 darab 1 dapat berapa? Hai, tak orang tak? 9. Ya ke? Darab tu 6 darab 3 darab 1 dapat berapa? 18. Ya, kita akan dapat 18. Per 2 ni jangan sentuh lagi. Kok ada yang pening. Ada yang pening. Per 2 darab dengan G ni, G kita boleh gabung. G 2 tambah 1 tambah 5, 6. Dapat 6, 7, 8. Okey, 8. Jadi kamu tengok 18 boleh bahagi dengan 2. Kamu tekanlah kalkulator 18 bahagi 2 kamu dapat 9. G kuasa 8. Ini sahaja jawapan dia. Sebab itulah janganlah kita pening bila dia ada dalam keadaan pecahan. Kamu boleh tekan kalkulator terus. Tapi tak tekan kalkulator terus buat kurungan. Cumanya kalau kamu tak nak tekan kalkulator, cara dia. Cara yang betul dia. Ada yang sampai sekarang tak tahu lagi. Ni cikgu belajar darjah 6. Cikgu belajar darjah 6. Okey. Masa dulu kan ada PSR. Jadi asyik kena tekan je kan. Okey. Jadi dekat sini kita selesaikan yang atas dulu. 6 darab 3 darab 1. Maksudnya cikgu tak sentuh lagi 2 ni. Lepas cikgu dah selesaikan yang belah atas, baru cikgu buat 18 dengan 2. Baru cikgu kaitkan yang atas dengan yang belah bawah. Baru dapat 9. Itu kalau kamu malas nak tekan kalkulator. Jelas ke semua soalan E? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, soalan G. 8. Apa nombor yang ada? 8 dengan 3. Jadi darab je lah 8 dengan 3. Darab pula dengan B. Sini 3, sini 2, sini 7. Jadi 3 tambah 2 tambah 7. 8 darab 3, 24. B gabungkan sahaja, kita dapat 12. Ini jawapan untuk soalan G. Jelas ke semua untuk soalan G? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Aku pun dah hantar kat cikgu. Soalan ni, cikgu pening lah ada pendaraban bila melibatkan pecahan ni. Tak payah pening. Mula-mula sekali kita asingkan nombor dengan huruf. Sini 12. 12 darab sini 3. 3 darab ni negatif 1/2. Darab pula dengan huruf F. F sama. Jadi dekat sini kuasa 5. Tulis sahaja 5. Dan darab jadi tambah. Lepas tambah 1. Ni kan darab jadi tambah. Sini berapa? Negatif 5. Masukkan sahaja negatif 5. Tu cara dia. Okey, dah tahu cara dia. Okey, sekarang baru kita tekan kalkulator untuk nombor dulu. 12 darab 3 darab negatif 1. 12 darab 3 darab negatif 1 dapat berapa semua? Dapat berapa? 36. Salah. Dapat berapa? Negatif 36. Ya, kita dapat negatif 36. Maksudnya cikgu selesaikan atas. Lepas tu per 2 ni jangan lupa salin. Per 2. Lepas tu F kita gabungkan saja. 5 tambah 1 tambah negatif 5. Kamu tekan je kalkulator sebiji macam ni. Kamu tekan dalam kalkulator sebiji. 5 tambah 1 tambah tolak 5. Okey, cuba tekan kalkulator semua. Dapat berapa? Negatif 18. Salah. Cuba tekan kalkulator. 5 tambah 1. Ni, tekan kuasa dia ni. 5 tambah 1 tambah tolak 5. Dapat berapa? Mana ni? Cepat. 1. Ya, kita dapat 1. Jadi barulah kita selesaikan yang atas dengan bawah. Dekat sini kita dapat negatif 18 F kuasa 1. Okey, kalau dia kuasa 1, kalau kamu tak nak tulis dia punya kuasa, kamu dikira betul juga tahu. Sebab dia kuasa 1. Siapa berjawab macam ni betul, siapa jawab macam ni pun betul. E, G, F.
Daripada soalan D, cikgu terang E, G, F. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Boleh. Nak dengar ramai lagi. Tidur ke semua ni? Jelas ke? Boleh. Jelas. Okey. Kak Irina, jelas Kak Irina? Boleh. Okey. Okey, habis E, G, F. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya kita selesaikan. Kita selesaikan hukum ni sampai habis. Okey. Jadi sekarang cikgu nak kamu semua bagi jawapan dalam bentuk indeks. Okey, kita pergi kepada soalan A dengan B. Masing-masing boleh tengok kepada soalan A dengan B. Okey, sekarang cikgu nak jawapan dalam indeks. Okey, jadi bila kamu nak buat dalam indeks, kamu kena cari asas yang sama. Contoh, 2 dengan 2. Dekat situ kamu boleh gabungkan 2 ni kuasa 4, darab jadi tambah, darab 3. Darab 3 ni kalau dia tak ada siapa-siapa kawan dia, kita tulis sahaja 3 kuasa 2. Lepas tu kita selesaikan sahaja. 2, 4 tambah 3 dapat 7, darab 3 kuasa 2. Jangan gabungkan, berhenti sampai situ sahaja. Soalan dia minta permudahkan sampai situ. Boleh je nak selesaikan, tapi soalan minta sampai situ. Dia nak dalam bentuk indeks. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, soalan B. Okey, yang pertama cari asas yang sama. Tak kisah asas tu dalam keadaan nombor ataupun huruf. 3 dengan 3. Kita tulis 3, ni kuasa 2, darab jadi tambah, ini kuasa 4. Kemudian darab, tengok asas yang sama dia apa? 5 dengan 5. Jadi kita tulis 5, sini kuasa 2, darab jadi tambah, 5 kuasa 1. Lepas tu buat apa? Kita selesaikanlah. 3, 2 tambah 4 dapat 6. Darab kena salin. 5, 2 tambah 1 dapat 3. Ni jawapan dia. Jadi kenapa dia tak boleh gabung? Kenapa tak boleh 6 tambah 3 kat sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa 6 ni tak boleh tambah dengan 3? Sebab darab. Salah. Kenapa kuasa 6 ni tak boleh tambah dengan kuasa 3? Sebab mereka tak darab lagi. Sebab mereka tak darab lagi. Tak. Kenapa 6 ni cikgu tak boleh buat 6 tambah 3? Siapa Asas tak boleh sama. bagi? Ya, siapa jawab tu? Bagus. Sebab asas dia berbeza. Sini 3, sini 5. Jadi jangan gabungkan. Jangan gabungkan. Sampailah habis ni kamu nak 6 tambah 3 memang tak boleh tambah. Sebab apa? Sebab asas dia dah lain. Inilah objektif cikgu dekat soalan A, B. Ni 2 contoh ni. Jelas ke semua? Untuk soalan A dan B, cikgu tunjuk. Jelas. Yes. Okey. Jadi daripada soalan A, B, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan C, D, E. Okey, yang ni kan lama sikit kan. Cikgu bagi satu soalan. Cikgu bagi 5 minit lah. 5 minit. Cuba selesaikan. 5 minit dari sekarang. Cuba buat C, D, E. Siapa yang ada soalan boleh terus WhatsApp cikgu.
Okay, Dasya hantar kat cikgu Haziq boleh buat tak tu Haziq? Boleh, boleh. Okay. Oh, dah tahu punca mic rosak. Wah, Rifki dapat tak buat soalan CDE tu? Masa nak buat cikgu C dah buat. Si dah buat. Okay. Bukan bantuan bagi dari cikgu Hai. Kita lagi setengah jam. Okay, 2 minit lagi. Tapi yang tak tahu bagi tahu jangan diam. Okay, Portia dapat buat tak tu Portia? Dapat cikgu dah send. Oh, baru okay, baik. Okey, hantar kat cikgu Cikgu nak check. Okey. Last 1 minit yang terakhir. Dasya hantar kat cikgu. Cuba buat. Aziz, dapat buat tak Aziz? Dah hantar tu. Okey, okey, okey.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Nazhan dapat buat dah tu Nazhan. Dapat cikgu. Dapat. Okey, masing-masing dah tutup kamera dah. Buka kamera masing-masing. Okey, jadi nanti soalan yang terakhir cikgu nak masing-masing buka kamera takut ada yang main. Okey, CDE. Macam yang tadi cikgu nak mula buat ni. Boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh. Okey. Boleh. Jadi kalau siapa-siapa yang okey. Jadi kalau siapa-siapa yang salah salin pembetulan jangan malu-malu. Okey, salah tu tak apa. Biar salah sekarang, jangan salah masa periksa nanti. Okey, sekarang ni kita tengok kepada Rawan Rizki dah hantar. Okey, cari asas yang sama. 7 dengan 7. 7. Tengok kuasa dia. Oh, tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, dia kuasa 1. Darab, dia jadi tambah. Sini kuasa dia 3, tambah 3. Tu yang pertama. Darab, dia kekal ada darab. Cumanya, tengok pula nombor 3. Asas yang sama, 3. Tengok pula kuasa dia. 2 dengan 5. 2 tambah 5. Jadi dekat sini, kita akan dapat untuk 7, 1 tambah 3 dapat 4. Darab untuk 3, 2 tambah 5 dapat 7. Ini jawapan soalan C. Siapa yang salah, salin pembetulan. Okey. Soalan D, cikgu teruskan dengan soalan D. Lepas ni kita nak jawab soalan terakhir dah ni. Okey, soalan D. Tengok asas yang sama, 5 dengan 5. 5. Tengok kuasa dia, kuasa 3. Oh, tak nampak kuasa dia, maksudnya kuasa 1. 3 tambah 1. Darab. Tengok pula 7 dan 7. Okey, 7 dekat sini tak nampak dia kuasa berapa. Jadi 7 kuasa 1 darab. Darab silap. Tambah sini 4. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 5, 3 tambah 1 dapat 4. Darab. Kalau nombor memang kena tulis darab. 7. Kalau huruf kamu boleh gabung terus. Lepas ni kita buat huruf. 7, 1 tambah 4 dapat 5. Ini soalan C dan D. Jelas ke semua? Soalan C dan D cikgu tunjuk. Boleh faham? Boleh. Boleh. Yang lain mana? Jelas? Jelas. Boleh. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, sama juga dekat soalan E. Ini 2. Sini 2. Ada 2 je 2. Jadi dekat sini 2. Ni kuasa berapa? Negatif 5. Ini kuasa berapa? Tak nampak dia punya kuasa. Jadi kuasa 1. Darab. Dekat sini 3 dengan 3. Maksudnya 3. Kuasa dia berapa? Negatif 4. Tambah 2. Tambah 2. Darab. Akhir sekali 7 dengan 7. Jadi 7. Ini kuasa negatif 11. Darab jadi tambah 5. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator 2. Negatif 5 tambah 1 dapat negatif 4. Darab 3. Negatif 4 tambah 2 kita dapat negatif 2. Darab 7. Negatif 11 tambah 5 kita dapat negatif 6. Ini jawapan kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Cikgu nak tanya kamu, 2, 3 dengan 7, boleh ke kita darabkan dia? Boleh ke kita darabkan dia macam tadi? Aziz, rasa-rasa 2, 3, 7 boleh tak kita buat macam ni? Boleh ke kita buat 8 darab 3, 6 darab 3, kita boleh gabungkan dia. Boleh tak? Kalau dekat sini. Boleh tak kita nak tambah? Kenapa tak? Boleh. Aziz cakap boleh ke tak ni? Okey, cikgu nak tanya Nazhan. Nazhan, 2 darab 3 darab 7. Rasa-rasa boleh tak gabungkan dia? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak tahu? Betul dah jawapan dia tak boleh? Cikgu nak tanya. Siapa tahu kenapa dia tak boleh? Kenapa 7 dengan 3 tak boleh darab? Kenapa 5 dengan 7 tak boleh darab? Kenapa 2 darab 3 darab 7 tak boleh darab?
Okey, kita pergi satu-satu. Kenapa 5 kuasa 4 tak boleh darab dengan 7 kuasa 5? Silap. Kenapa 5 dengan 7 tak boleh darab? Siapa tahu? Portia tahu Portia? Maybe sebab asas dia berbeza. Ya, 5 dengan 7 tu adalah asas. Jadi kalau kamu tak boleh buat 5 darab dengan 7, salah. Kalau kamu nak selesaikan juga, kamu kena tekan satu-satu. 5 kuasa 4, kamu kena tekan 5 kuasa 4. Cuba tekan 5 topi 4. Dapat berapa 5 topi 4? Dapat berapa? 5 topi 4. Tekan macam ni dalam kalkulator. Dapat berapa? 625. Okey, kita dapat 625. Ni 7 kuasa 5. 7 topi 5. 7 topi 5 dapat berapa? 16,807. 16,807 darab. Yang ini baru boleh darab. Baru boleh darab. Sebab dia dah tak dalam keadaan indeks. Kalau dia dalam keadaan indeks, kamu tak boleh. 5 ni tak boleh darab dengan 7. 4 ni tak boleh darab dengan 5. Kalau kamu nak darabkan dapat satu nombor, cara dia macam ni. Kamu tekan dulu 5 kuasa 4 dapat jawapan. Kamu tekan pula 7 kuasa 5 dapat jawapan. Baru kamu darab. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu ajar ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu harap jelas. Okey, kita akan pergi pula. Kita nak jawab lagi sikit je ni. Sekarang ni cikgu masukkan huruf. Cikgu masukkan huruf. Cikgu akan pergi kepada soalan A dengan soalan B. Lepas tu kamu selesaikan C, D, E macam tadi. Okey, cikgu akan mula buat dekat depan sekarang ni cikgu tambah huruf pula. Okey, boleh ke cikgu nak mula buat soalan A dengan B? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Kalau dia huruf sahaja, tak ada masalah macam soalan A ni kamu gabungkan saja. C kuasa 4 dengan C kuasa 3 macam tadi kita belajar. C kuasa 4 tambah 3. Sebab apa boleh tambah? Sebab asas dia sama. Darab D dengan D. D dekat sini tak nampak dia punya kuasa 1. D dekat sini dia kuasa 2. Jadi tambah 2. Jadi dekat sini kita selesaikan C. 4 tambah 3 dapat 7. D 1 tambah 2 dapat 3. Kalau apa perbezaan yang tadi kita belajar? Kalau dia nombor sahaja. Kalau dia nombor sahaja, jangan gabungkan. Maksudnya kamu memang kena letak darab ni, kena letak. Kena letak sebagai sempadan dia. Okey. Tapi kalau dengan huruf tak perlu letak. Tak perlu letak. Jelas ke semua untuk soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, B. Tengok kepada B. Dekat sini kita selesaikan nombor dia. 3, 2 dengan 5. Kan asas dia lain. Jadi kita tambah. Kita darab je semua. 3 darab 2 darab 5. Baru kamu cari huruf. D kuasa 2, D kuasa 1. Maksudnya D. Sini kuasa 2 tambah. Sini kuasa 1. 2 tambah 1. Darab. E ni jangan tinggal pula. Dia E kuasa 2. Lepas tu kamu tekanlah kalkulator. 3 darab 2 darab 5. Kamu dapat 30. D. 2. Takkan D. Kalau nombor, gabungkan saja. Kalau huruf, gabungkan saja. D. 2 tambah 1 dapat 3. E. E ni tak ada tambah apa-apa kan? Jadi kita tulis E kuasa 2. Tak perlu letak darab dekat tengah-tengah setiap nombor. Setiap huruf.
Jelas ke semua? Soalan B boleh faham? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. 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 Okey. Okey. Jadi daripada penjelasan cikgu dekat A dengan B, cikgu nak masing-masing cuba buat C, D, E. Ini lama sikit lah cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa 6 minit untuk selesaikan. 6 minit je tahu. Tepat pukul 10.21 cikgu akan terangkan C, D, E. Lepas tu habis dah kelas kita. Habis dah kelas kita. Siapa yang tak faham tanya je kat cikgu Okey, bagus. 3 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Buat semua. Wah, Rifki buat tak tu? Buat. Okey. Buat. Kita nak habis masa dah.
Aiden, okey ke Aiden? Boleh jelas ke semua? CDA. Boleh. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi sebab cikgu ada penerangan lah untuk CDE ni. Benda yang sama je. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi sebelum cikgu nak mula buat, cikgu nak masing-masing on kamera. Okey, masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok ni. Boleh buka kamera. Mana Haziq? Okey, Wan Rifki ada. Aiden ada. Mana Fakrullah? Afif. Khairina dah ada. Portia mana? An Alisara mana? Okey, Wan Naim mana Wan Naim? Lama tak nampak Wan Naim. Siapa nama cikgu lupa. Wafiuddin ada? Tak dengar suara hari ni? Oh, ada. Okey. Okey, jadi cikgu harap masing-masing dalam keadaan sedia nak study tu lah. Okey dah, ni soalan yang terakhir dah. Okey, jadi cikgu nak masing-masing betul-betul fokus. Sebab habis je soalan terakhir ni, cikgu tak ulang balik dah. Untuk kelas depan, cikgu terus masuk rule. Tapi kita akan follow up dengan homework lah. Okey, jadi kita akan mula selesaikan soalan CDE. Okey, untuk soalan C, sini 4, sini 2, sini 3. Gabungkan 4 darab 2 darab 3. Untuk huruf, cari huruf yang sama. I kuasa 3 dengan I. Maksudnya 3 tambah 1. Darab F. Jangan tinggalkan F. Jadi F kuasa 2. Lepas tu kita selesaikanlah. 4 darab 2 darab 3 kita dapat 24. Gabungkan, bagi dapat semua. I 3 tambah 1 dapat 4. F tak nak kena tambah apa-apa kan. Jadi kita tulis saja F kuasa 2. Ini jawapan untuk soalan C. Jelas ke semua soalan C? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Boleh. Siapa yang salah salin pembetulan Okey, D. Ambil nombor dulu. Jangan tengok huruf. Ambil nombor dulu. Tolak 4. Tulis tolak 4. Darab 3. Tulis 3 darab 5. Kita dah selesai nombor. Lepas tu kita ambil huruf. Cumanya ambil huruf yang sama. Sini K kuasa 3. Sini K. Maksudnya apa? K 3 tambah 1. Okey, huruf kita ada F kuasa 6. Jadi janganlah tinggal kita masukkan. Jadi tekan je negatif 4 darab 3 darab 5. Kita dapat negatif 60. Dekatkan 3 tambah 1. Kita dapat 4. F kuasa 6. Ini jawapan soalan D. Okey, last soalan terakhir untuk malam ni. Kita pergi kepada soalan E. Siapa yang salah salin pembetulan tau. Okey, soalan E. Ambil nombor dulu. 6 darab 3 darab 1 per 2. 6 darab 3 darab 1 per 2. Baru ambil huruf. G dengan G. Ni kuasa 2. Ini kuasa 5. Maksudnya G. Ni darab 2 tambah 5. Okey, akhir sekali K. K. Ini tak nampak kuasa. Dia kuasa 1. Ini kuasa negatif 7. Jadi dekat sini K 1 tambah negatif 7. Okey, untuk yang pening cara menyelesaikan kalau ada pecahan, selesaikan yang belah atas dulu. Yang ni 6 darab 3. Jangan darab 2. Darab kat belah atas. 6 darab 3 kita dapat 18. Lepas tu jangan hilangkan bahagi 2 ni. Tulis. G dekatkan 2 tambah 5 dapat 7. K. Selesaikan tambah 1 tambah tolak 7 dapat negatif 6. Jadi, kalau kamu nampak dia boleh diselesaikan lagi. 18 bahagi 2 dapat 9. G kuasa 7. K kuasa negatif 6. Ini jawapan C, D, E. Dia yang salah.
Salin pembetulan. Okey, jelas ke semua penerangan daripada cikgu untuk hari ni? Boleh faham? Jelas. Okey. Portia, macam mana Portia? Ada yang cikgu miss ke? Okey ke semua Portia? So far okey lah cikgu. So far okey kan? Okey, cikgu ajar slow-slow je, jangan risau. Cikgu minggu depan kita masuk rule ada dalam 3-4 rule lah, kalau muat cikgu habiskan semua. Okey, Haziq, macam mana? Kelas kita hari ni okey? Okey, okey. Okey. Haziq add cikgu kat Facebook ke? Cikgu nampak Haziq pernah request cikgu. Gerak. Aduh, kanton. Afif mana Afif? Afif ni. Afif dia tak dengar kot cikgu. Afif, buka kamera sikit nak tengok rambut baru. Mic rosak. Okey, jadi kita target untuk tahun depan kita boleh pergi lagi jauh. Maksudnya jangan berhenti sampai sini je. Bukan matematik je, subjek lain pun kamu push. Cuma matematik ni penting lah. Paling kurang nak masuk MRSM asrama lah kena B. Tak boleh C. Ada berapa ratus ribu form 3 nak masuk asrama. Kalau kamu target C je, susah lah. Tapi kalau kamu tak nak asrama pun, kamu boleh target sains tulen. Okey ke Aziz macam tu? Kita target sains tulen. Okey okey, An Alisara jelas ke semua tentang indeks cikgu terang ni? Jelas cikgu. Okey, Wan Naim. Macam mana Wan Naim cuti-cuti buat apa? Study juga ke kat rumah? Balik kampung. Oh, balik kampung. Kamu kat mana? Terengganu. Terengganu? Ah, Boleh cakap Terengganu lah. ikut keadaan. Celup celup Celup. Tak apa. IC mana? IC Terengganu ke IC sekarang? Tempat sekarang? IC tempat sekarang. IC tempat sekarang. Tak apa. Apa? Cikgu tengok muka Wan Naim pun dah macam muka orang Terengganu. Boleh lah tu. Ada keturunan Terengganu. Kat kampung lagi ke sekarang? Kat rumah. Kat Rawang? Kat rumah. Rumah. Okey, baik. Cikgu suka temu bual. Kita spend masa sekejap. Afif, sihat Afif? Sihat you. Okey, Aiden, jelas ke semua pengisian kita hari ni Aiden? Jelas. Alhamdulillah. Portia ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Tak ada. Nazhan, macam mana? Okey, setakat ni. Okey cikgu. Kak Irina, macam mana? Kak Irina okey? Okey. Wan Rifki, jangan tengok anime romantik. Apa ni tengok anime romantik? Aduh. Pakai kopiah kena tengok anime ganas lah sikit. Okey, gerak. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Cikgu harap semua jelas. Ni kalau kamu faham betul-betul kan? Untuk masa kamu masuk sekolah nanti, insya-Allah kamu ke depan daripada yang lain. Okey, jadi ada soalan ke nak tanya cikgu siapa-siapa? Tak ada. Tak ada Okey, jadi kalau tak ada sampai situ sahajalah dahulu. Cikgu sebenarnya suka je nak sembang dengan anak murid cikgu. Cikgu dah tak mengajar kat sekolah kan. Kamu je lah anak murid cikgu masa tuition. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita. Terima kasih semua. Selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okey. Cikgu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama Aziz. Terima kasih cikgu. Sama-sama Wan Zarif.